Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bolehkah PAS Kelantan tumbang? Bolehkah PAS di Kelantan, di Terengganu, di Perlis, di Kedah tumbang? Bolehkah mereka ditumpaskan? Tiada yang mustahil di dalam politik. Segalanya boleh berlaku. Barisan Nasional yang mentadbir, UMNO yang mentadbir negara Malaysia selama lebih daripada berpuluh-puluh tahun, yang hampir mustahil untuk tumbang. Kelihatannya tidak mungkin boleh tumbang, akhirnya tumbang juga. Jadi pada pendapat anda, mampukah PAS di Terengganu dan Kelantan tiba-tiba tumbang satu hari nanti? Ada satu artikel yang menarik yang saya ingin kongsikan. Tawan pengundi di Kelantan, ini jawapan pengerusi UMNO Negeri. Pengerusi UMNO Negeri Kelantan tampil untuk memberikan penjelasan, pencerahan apa pendapat beliau tentang menawan pengundi di Kelantan. Bolehkah PAS di Kelantan ditumbangkan? UMNO Kelantan akan tampil dengan idea dan pendekatan baru dalam usaha untuk menarik sokongan rakyat di negeri tersebut menjelang pilihan raya umum PRU ke-16 yang akan datang. Pengerusi UMNO Negeri iaitu Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata, ia berikutan parti tersebut telah ditolak oleh rakyat negeri Kelantan sejak 30 tahun lalu. Jika idea lama itu bagus, ia juga akan digunakan, kata beliau. Oleh itu, Konvensyen Kerajaan Perpaduan yang melibatkan parti-parti gabungan iaitu Warisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH menjadi platform bagi membincangkan mengenai Hala 7 PRU 16, katanya, pelapor oleh Sinar Harian. Menurut Ahmad Jazlan lagi, segala hasil daripada konvensyen itu akan dirangka untuk menyediakan rancangan lebih baik bagi ditawarkan kepada rakyat di negeri itu. Beliau berkata, meskipun ada mengatakan Kelantan memang sukar untuk ditawan, namun dalam dunia politik sekarang ini segala kemungkinan boleh berlaku. Ini yang saya katakan, ini yang saya cakap tadi di permulaan. Ini contoh yang tepat. Apabila beliau memberi contoh, lihat saja contoh UMNO dan BN yang mentadbir negara selama berapa tahun? 60 tahun. Tapi boleh tumbang pada PRU 14 yang lalu. Satu perkara yang dilihat hampir mustahil, tidak mustahil, boleh menjadi kenyataan. Beliau berkata, saya yakin rakyat akan kembali bersama kita menerusi gabungan yang dibentuk bersama Pakatan Harapan PH, menerusi Kerajaan Perpaduan, ujar beliau lagi. Okey, jadi memang saya setuju dengan apa yang disebut oleh Ahmad Jazlan ini. Ahmad Jazlan Yaakob ini, saya setuju kerana memang betul. Lihat saja contoh UMNO dan BN yang mentadbir 60 tahun 60 tahun tapi boleh tumbang pada PRU 14 yang lalu. Jadi untuk PAS tumbang di Kelantan bukanlah sesuatu yang terlalu mustahil, tapi sesuatu yang boleh berlaku dan tidak mengejutkan jika ianya berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Kerjasama PH dan BN tak akan bercerai lagi, tak akan berpisah,
takkanlah akan tiba-tiba pula berpisah sambung balik, berpisah sambung balik. Itu memang pelik dan menyusahkan. Daripada harapandaily.com, 2 Februari, kerjasama PH dan BN. Tak akan nikah cerai, ini nyusahkan lah. Itu kata Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Umar, yang optimis mahu melihat jalinan kerjasama yang dibentuk bersama dengan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN dapat diteruskan, akan berterusan. Katanya, saya ingat lagi sewaktu di pilihan raya kecil PRK Padang Serai bersama dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Jamil Kir Baharom. Jamil Kir berkata, katanya, insyaAllah kita kekal sampai pilihan raya umum PRU akan datang, katanya. Jadi dia kata, saya kata bukan kekal sampai pilihan raya akan datang, tapi kekal lah selama-lamanya sampai bila-bila, itu katanya. Ya, saya setuju. Kenapa hanya kekal sampai pilihan raya saja? Kalau kedua-duanya sudah menang, kenapa mau kekal sampai sana saja? Lebih baik teruskan supaya agenda penyatuan atau agenda perpaduan negara dapat diteruskan. Susahlah kalau kawin cerai susah juga. Takkan nikah kemudian cerai, kemudian nikah kemudian cerai lagi, kata Mahfuz sambil ketawa dalam satu sedutan video yang dimuat naik di Facebook beliau pada hari ini. Dalam video sama, ahli Parlimen Pokok Senau berkenaan turut mengimbau kembali detik kerjasama dengan UMNO BN selepas PRU 15. Beliau berkata, kalau kita tidak bersama dengan UMNO hari ini, kemungkinan UMNO akan bersama dengan PAS. Memanglah takkan bersama dengan yang lain pula. Tapi akhirnya kita lihat masing-masing melunturkan ego untuk memikirkan soal kebaikan kepada kepentingan negara dan juga rakyat. Tahniahlah diucapkan kepada Dodo Fatini yang dapat melunturkan ego dan dapat menyambut, menjunjung titah kepaduli yang mulia Seri Paduka Baginda pada ketika itu. Tidaklah seperti Muhyiddin Hadiawang yang tidak setuju, tolak mentah-mentah pula tu. Jadi katanya, kita kena selamatkan dengan membawa satu warna Islam yang lebih bersifat rahmah dan mempunyai hubungan kasih sayang, bukannya permusuhan, kata Mahfuz lagi. Saya setuju dengan apa yang Mahfuz katakan. Apapun, memang Agung sendiri telah pun mengumumkan bekas agung kita, bekas agung kita yang dulu, Sultan Abdullah Haryatuddin Al-Mustafa Billah Shah sendiri telah mengumumkan dan mendedahkan apa yang terjadi sebenarnya ketika kerajaan perpaduan hendak dibentuk dulu. Yang tolak mentah-mentah tu adalah Hadiawang. Rupa-rupanya mereka pun, Hadiawang dan Muhyiddin, rupanya mereka ini pun telah diberikan peluang yang sama untuk membentuk kerajaan perpaduan, tapi mereka tak mau. Lepas tu sekarang tiba-tiba pula seolah-olah mereka ini menjadi mangsa. Gitu, seolah-olah jadi bangsa. Jadi tak baiklah gitu kan. Apa-apapun, kita tengoklah apa yang terjadi seterusnya di antara PH dan BN. Saya fikir betul apa yang dikatakan oleh Mahfuz ni, iaitu takkanlah kawin cerai, lebih baik kekalkan. Kita jumpa lagi. Bye.